Salah ke nak percaya kata Nabi Khidir ni hidup? Tak salah. Salah ke nak kata Nabi Khidir ni mati? Tak salah. Tapi yang salah, Nabi Khidir hidup jumpa dia. Itu problem. Nabi Khidir hidup tak apa. Tapi Nabi Khidir hidup jumpa dia. Dia siapa yang nak kena jumpa dia selalu? Seterusnya ialah selawat Badar. Yang ini kita selalu dengar. Selawat ni bunyi dia, salatullahi salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah, wa kullu mujahidin fillah bi ahlil badri ya Allah. Tuan-tuan selalu dengar lah yang ni. Anak-anak pun mungkin sebahagiannya membesar dengan selawat ni. Dalam selawat ni kita tengok beberapa perkara. Ada 3 pengucapan yang menjadi fokus point. Penyebutan Nabi dengan Habibullah, bertawassul dengan Nabi, bertawassul dengan mujahidin dan ahli Badar. Pertama kita kena tahu, tidak terdapat satu dalil yang jelas membolehkan selawat di atas. Sebab selawat di atas dari segi susunan dia macam bait syair. Dia bukan selawat, bait syair yang diqasidahkan, yang dialunkan. Demikian pula para sahabat tidak pernah mengamalkannya. Seandainya disyariatkan, tentu Nabi menerangkan kepada para sahabat melakukannya. Adapun hadis, bertawassullah kalian dengan kedudukanku, kerana sesungguhnya kedudukan ini besar di hadapan Allah. Hadis ini termasuk dalam hadis palsu. Bertawassul dengan Nabi tidak dibolehkan menurut majoriti ulama. Majoriti. Tapi minoriti ada suruh lah, ada bolehkan. Macam saya sebut tadi, minoriti yang membolehkan tu, pertama, memang ringan pada isu-isu yang macam ni, ataupun ada desakan ataupun tekanan di belakang yang kita tak tahu. Dengan sebab faktor sejarah yang tersembunyi, kita tak tahu apa sebab dia boleh sebut benda tu. Jadi selawat ni, ianya dari segi susunan ialah susunan yang berbentuk syair. Jadi makna dia okey, tapi bila mana ada fadilat-fadilat yang dipercayai, yang tu yang jadi problem. Dia macam isu Nabi Khidir hidup tak hidup. Isu ni khilaf. Dia macam isu nak qasidah ni boleh tak boleh. Isunya khilaf. Khilaf pada mana? Khilaf pada boleh berqasidah dalam masa yang sama tidak meninggalkan zikir-zikir yang warid pada Nabi. Yang jadi tak boleh qasidah kat mana? Sebab percaya qasidah tu ada kelebihan lebih tinggi daripada zikir-zikir Nabi. Tu problem dia. Salah ke nak percaya? Contoh yang kedua, salah ke nak percaya kata Nabi Khidir ni hidup? Tak salah. Salah ke nak kata Nabi Khidir ni mati? Tak salah. Tapi yang salah, Nabi Khidir hidup jumpa dia. Itu problem. Nabi Khidir hidup tak apa. Tapi Nabi Khidir hidup jumpa dia. Dia siapa yang nak kena jumpa dia selalu? Itu problem dia. Memang kita tahu itu khilaf yang sangat muktabar di kalangan para ulama. Sama dengan isu-isu yang lain pun. Tapi bila mana dia sangkut dengan satu lagi isu dan dia buat satu benda kelebihan, samalah dengan selawat yang syar'i dan tak syar'i ni. Selawat yang tak syar'i, susunan perkataan dia okey. Tapi bila mana ada fadilat yang melebihkan selawat tu berbanding selawat yang telah warid pada Nabi, itu problem. Kalau kita nak dengar himpunan selawat-selawat yang dinasyidkan, yang dilagukan, tak ada masalah. Tapi kalau kita dengar dengan sebab kita rasa dia lebih berpahala berbanding selawat yang diwaridkan daripada hari Nabi, itu problem dia. Masalah dia di situ. Okey. Selawat Burdatul Busiri. Selawat daripada Imam Busiri. Ini selawat ni kita selalu dengar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini selawat yang ada dalam qasidah Busiri. Okey, analisis kita tengok. Selawat ini mengandungi beberapa kemungkinan makna. Bila maknanya seperti yang terkandung di atas, maka tawassul kepada Nabi yang telah wafat ianya termasuk daripada tawassul yang dilarang. Kerana tidak ada seorang pun daripada sahabat melakukannya di saat ditimpa musibah dan seumpamanya. Bahkan Umar Al-Khattab ketika salat istisqa, iaitu salat untuk minta hujan, tidak bertawassul dengan Nabi kerana baginda telah wafat, tapi meminta kepada Abbas, iaitu bapa saudara Nabi yang masih hidup, untuk berdoa. Sebab dalam hadis, dalam selawat ni disebut tawassalna ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Itu ialah dia direct kepada Nabi. Okay. Seterusnya selawat Nurul Anwar. Ini dah sebut sikit semalam. Selawat Nurul Anwar, Allahumma salli ala Nuril Anwar. Okay.
Selain daripada tidak menepati lafaz sebenar yang diajarkan oleh Nabi, selawat ini mengisyaratkan kepada Nabi itu diciptakan daripada cahaya dan membenarkan konsep Nur Muhammad. Baginda sudah pun wujud sebelum kewujudan kedua ibu bapanya. Ini ialah kepercayaan Nur Muhammad. Saya tak nak huraikan sebab kita dah sentuh sebelum ni. Cuma nak katanya, selawat ini kebiasaannya dijadikan sebagai amalan oleh setengah-setengah kumpulan. Tambah sekarang PM kita ni nama dia lebih kurang pula dengan yang ni. Ada pihak yang pergi jumpa dia, nak beritahu ni selawat ni ada kelebihan. Sebab tu naik Anwar Ibrahim. Sebab orang yang duk amal selawat ni selalu. Adalah kata macam tu. Saya macam ni je sebagai conclusion akhir. Tuan-tuan nak dengar apa-apa selawat boleh. Tapi jangan fokus kepada fadilat selagi mana dia tak jelas daripada riwayat-riwayat yang sahih. Tuan-tuan boleh dengar qasidah apa. Tuan-tuan nak dengar Padang Bulan pun ikutlah. Kan ada qasidah Indonesia nama Padang Bulan. Tuan-tuan tahu? Balik tadi cek tengok. Sebab kita Nusantara ni lebih mirip dengan selawat macam tu. Kalau tuan-tuan pergi ke India, Pakistan, ada satu orang dia kira suara dia sedap. Lagi sedap lah daripada Syekh Padang Bulan daripada Indonesia tu. Tuan-tuan tengok, nama dia Uwais Qadri. Ni lagi sedap. Tuan-tuan dengar ni golek kepala lebih pada Padang Bulan lagi. Dia punya sedap. Asli suara dia, tapi dia daripada golongan Brelvi di India. Tempat kita ni buat majlis selawat masih lagi okey. Tidak ada benda yang melampau. Golongan Brelvi ni selawat orang tabur duit kat atas. Tabur duit atas kepala. Tabur duit, tabur bunga, kalung bunga. Kan style orang India Pakistan dia kalung bunga sampai nak tenggelam dah muka kawan tu. Dengan penuh bunga ni. Tapi saya nak kata Uwais Qadri tu kalau tuan-tuan dengar dia lagi sedap, tapi dia punya slang India dia lebih lah. Tapi dia tidak disusuli dengan alat muzik. Suara dia tu dah sedap dah. Dia macam beatbox dah, dia punya bunyi suara dia tu, dia buat muzik lagi sedap daripada ada apa nama ni minus one lagi. Tapi jangan duk dengar yang tu lepas pada ni pakai seronok yang tu pula. Okey. Cuma nak kata ni antara tokoh dia lah di India ni, di Brelvi ni, Uwais Qadri ni. Dah tua dah pun, dah berumur dah, tapi suara ni masih bertenaga lagi. Tuan-tuan tengok dia punya persembahan. Cuma nak katanya, nak dengar macam mana kita dengar benda-benda lain. Sebab orang akan kata, takkan dengar lagu lebih baik pada dengar qasidah. Ya, kita setuju benda tu. Tapi memvalidkan qasidah itu ada kelebihan, yang tu bukan hak kita. Verify benda tu dia datang daripada Nabi. Nak dengar apa boleh dengar, tak ada masalah pun nak dengar apa. Cuma poinnya ialah adanya fadilat di situ yang problem. Ada fadilat di situ yang problem. Kita tahu benda ni masih lagi dalam ruang khilaf, tapi ada orang dia angkat selawat-selawat tertentu lebih daripada selawat yang lain, mengatasi pada selawat yang lain, sehingga dapat satu stigma dalam masyarakat selawat Ibrahimiyah yang duk baca dalam salat tu macam tak ada apa sangat, macam tak hebat sangat. Sedangkan itulah yang paling hebat, mengatasi semua sekali daripada selawat-selawat yang ada.